Belia di negara-negara ASEAN perlu peka terhadap pelbagai isu yang kini menjadi fenomena global, terutamanya keganasan dan ekstremisme. Sebagai salah satu langkah, Forum Pemimpin Belia ASEAN dianjurkan bagi meningkatkan kefahaman golongan belia mengenai isu-isu semasa serantau dan dunia. Salam sejahtera, nama saya Jerry Musa, memegang kad metrik BP 18110-386, dan hari ini saya akan membentangkan tajuk yang telah saya pilih, yaitu keganasan belia. Baiklah, kita akan melihat faktor-faktor yang mendorong berlakunya keganasan di dalam belia. Yang pertama adalah faktor individu itu sendiri, di mana individu yang lebih dominan menunjukkan tindakan agresif, mereka akan cenderung melakukan perkara yang tidak menyelesaikan remaja lain. Dan individu yang melakukan keganasan ini merupakan mangsa daripada keganasan di dalam rumah tangga dan mungkin berlakunya pendaraan kepada mereka. Jadi mereka menganggap bahwa keganasan itu adalah perkara biasa yang tidak mempunyai kesalahan dalam melakukannya. Faktor yang kedua yang mendorong berlakunya keganasan belia, kita akan melihat melalui faktor yang kedua ini, yaitu faktor keluarga, di mana ibu bapak kurang memberikan perhatian, kurang memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka, serta kerap menunjukkan pergaduhan ataupun pertengkaran di hadapan anak-anak, menyebabkan anak-anak ini tidak dapat membedakan bahwa yang keganasan itu tidak salah dan tidak memberikan kesan kepada remaja lain apabila mereka mau melakukan pembulian dan sebagainya. Faktor kedua yang di dalam keluarga ini adalah kurang didikan agama daripada ibu bapak, disebabkan ibu bapak tidak mengambil berat dengan didikan agama dan menyebabkan anak-anak mereka tidak mengetahui yang baik, perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, menyebabkan bully itu tidak menjadi kesalahan bagi mereka. Faktor ketiga yang akan kita lihat ialah faktor rakan sebaya, di mana kehadiran rakan sebaya ini sebagai penyokong kepada remaja untuk memberikan mereka kekuatan ataupun dorongan mereka untuk melakukan gejala bully kepada individu lain, menyebabkan mereka terpengaruh dengan kegiatan ataupun aktiviti yang tidak sehat ini yang dilakukan oleh rakan dan menyebabkan mereka terpengaruh dan menganggap bahwa itu adalah baik ataupun menyeronokkan untuk mereka. Baiklah, hal ini akan kita dapat nilai melalui faktor sekolah, di mana organisasi ataupun struktur belajar di sekolah menempatkan pelajar mengikut pencapaian ataupun peningkatan mereka dalam pembelajaran, khususnya akademik lah. Dan di mana pelajar yang lemah dari segi akademik akan berada di kelas belakang. Jadi mereka yang merupakan pelajar yang lemah ataupun tidak berdaya memperoleh keputusan yang cemerlang akan berada di kelas yang belakang dan menyebabkan mereka sering dimarah oleh guru disebabkan pencapaian yang tidak meningkat ataupun tidak memberikan pencapaian yang baik. Hal ini menyebabkan pelajar yang lemah dari segi akademik akan merasa kurang berminat untuk belajar dan mereka akan lebih berminat untuk membuli rakan-rakan mereka untuk membuat kerja rumah, untuk keseronokan mereka. Dan keaktifan sekolah yang tidak sejajar dengan pelajar menyebabkan pembelajaran menjadi tidak memuaskan bagi mereka, khususnya remaja yang selalu melakukan pembulian ataupun melakukan keganasan ini. Akibatnya, ramai pelajar yang mengambil peluang untuk ponteng kelas dan ponteng sekolah. Seterusnya akan meningkatkan lagi pada tingkah laku agresif dalam remaja. Faktor kelima ini merupakan pendorong kepada remaja untuk melakukan keganasan karena faktor media massa merupakan faktor yang menyebabkan remaja lebih cenderung untuk melakukan keganasan karena media massa sering memaparkan aksi-aksi yang ganas seperti television, di YouTube dan internet. Dan seperti yang kita ketahui juga di dalam berita-berita tempatan, keganasan belia semakin menjadi-jadi disebabkan oleh faktor media massa inilah, dan anak-anak ataupun remaja akan mudah terpengaruh dengan aksi keganasan yang dipaparkan melalui media massa. Baiklah,
Sekarang kita akan melihat langkah untuk mengatasi masalah keganasan di dalam belia ini. Yang pertama kita akan lihat yaitu program intervensi individu, di mana individu yang terlibat dalam salah laku buli ini yang menjadi mangsa kepada buli perlu berbincang bagi mencari jalan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mereka, seperti berjumpa dengan guru disiplin, pengetua ataupun penolong kanan hem di sekolah. Selain daripada itu, pelajar yang dibuli ini juga boleh berjumpa dengan guru konseling untuk mendapatkan jalan penyelesaian untuk mengelakkan mereka tidak dibuli ataupun untuk mengelakkan tidak berlaku buli lagi. Selain daripada itu, terdapat juga kaedah yang untuk membentuk pelan intervensi bagi pencegahan tingkah laku buli ini bagi membantu individu untuk meningkatkan penghargaan kendiri dan keyakinan kendiri bagi menangani masalah buli melalui program jati diri yang dianjurkan di sekolah kepada pelajar yang bermasalah untuk memperbetulkan perlakuan ataupun matlamat diri mereka melalui penglibatan mereka dalam program jati diri yang dilakukan di sekolah. Langkah yang kedua untuk mengatasi masalah buli ini melalui program intervensi dalam bilik darjah, di mana pihak sekolah perlu mengadakan ceramah tentang tingkah laku buli dan memberikan pendedahan mengenai jenis-jenis buli dan melihat kesan buli kepada individu yang dibuli maupun kepada pembuli. Selain daripada itu, memberikan denda yang berat kepada individu yang melakukan kesalahan buli seperti amaran, gantung sekolah, dan denda yang berat seperti memanggil ibu bapa pelajar dengan berjumpa dengan pengetua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini juga dapat dibantu melalui berbincang dengan ibu bapa bagi mendapatkan sokongan yang berkenaan ataupun langkah pencegahan buli di sekolah agar ibu bapa mengetahui tidak tanduk anak mereka di sekolah. Akhir sekali, langkah untuk mengatasi masalah keganasan di dalam belia ini kita akan lihat melalui program intervensi menggunakan persekitaran pembelajaran secara virtual, di mana dengan kaidah ini kita akan menggunakan ciri-ciri sistematik dan dramatik dalam lingkungan persekitaran pembelajaran secara virtual dan mengintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sosial di sekolah. Selain itu, kita akan memfokuskan kepada pembelajaran sosial dan penyelesaian tingkah laku buli yang dihadapi mereka melalui konseling, melalui pendidikan moral, dan sebagainya. Selain daripada itu, kaidah pembelajaran melalui guru juga harus dipertingkatkan agar pelajar lebih suka untuk belajar dan lebih gembira dan memberikan ketenangan kepada mereka dalam pembelajaran mereka. Sampai di sini sahaja untuk keganasan belia dan sekian terima kasih.